Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takbir Allah yang sejak azali Allah Taala zahirkan, Allah Taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Senaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau Warisan EJK Surau, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantan, yang beliau nukilkan daripada kitab Lubabul Hadis, kitab Saripati Hadis bagi Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti atau Imam Suyuti. Itu surat 13. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Artinya lebih kurang kelebihan orang alim, orang yang pandai ilmu agama atas orang abid, orang yang ahli ibadah, seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang. Malam penuh purnama 14 hari bulan, siangnya 13, malamnya 14. Putih, cantik, tapi ada peong sikit. Orang Jawa kata peong, tak cukup bulat sikit. Esoknya bulat betul, besar, tapi dah kuning sikit. Itu 15 hari bulan. Itu dipanggil bulan mengambang. Jadi bulan penuh purnama ni 14 hari bulan, cantik, terang cahayanya. Bintang ada cahaya juga, tapi malap-malap. Dan dikendaki dengan kelebihan itu banyak pahalanya dan ditinggi darjatnya pada akhirat. Dan pada setengah riwayat yang lain, seperti kelebihanku atas umatku. Baik, cukuplah kata ni kelebihan ilmu. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Kita sambung pembacaan kitab Nama Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang kedua, ke surat 83. Babun nikah. Suruh nikah lagi Ustaz? Tidak, bab ulang kaji saja. Ulang kaji. Mungkin untuk saudara mara yang lain ke, anak ke, cucu ke, ya, yang nak nikah senang, dia tahu kan. Kata Imam cakap, saya ulang balik apa Imam cakap. Baik, perkataan nikah itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Melayu. Asal maknanya pada lughah, pada bahasa, cantum dan temu. Dari segi bahasa, nikah tu cantum ataupun temu. Apabila disebut tanakahatil ashjaru idza tamayalat wan dhamma ba'daha ila ba'din
Artinya telah bernikahlah pohon-pohon itu, maknanya apabila ia telah condong, bercantum dan bermasuk-masuk dahan setengahnya kepada yang lain. Maknanya pada syarak, dari segi istilah ataupun dari segi hukum syarak, nikah itu iaitu akad, ikatan yang mengandungi jaminan mengharuskan bersetubuh, membolehkan bersetubuh. Bersetubuh itu memang lumrah manusia, lumrah memang semua manusia yang normal lah, memang nak, tapi perlu ada yang mengharuskan. Mengharuskan ialah nikah. Baik, dua nota kakinya situ, sandarannya pada mengharuskan berkahwin itu ialah daripada Quran dan hadis dan ijma' umat Islam. Firman Tuhan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayami. Jelas tulisan dia. Surah An-Nur ayat 32. Artinya lebih kurang, kamu kahwinilah dengan perempuan yang bujang daripada kamu. Dan hadis, man ahabba fitrati falyastasinna bisunnati wa min sunnatin nikahu. Artinya, barang siapa kasihkan agama aku, hendaklah ia mengikut sunnahku, yakni perjalananku. Setengah daripada sunnah aku ialah berkahwin. Berkahwin ini satu daripada syariat orang-orang yang dahulu kala, daripada sejak Datuk Adam lagi, Nabi Adam lah. Tujuannya ialah kerana hendak menjaga keturunan dan melapangkan jiwa daripada perasaan yang mudarat, ditahan di samping merasa nikmat. Mudarat ditahan, mudarat ditahan mudarat. Jadi ada jalan untuk dilepaskan, di samping merasa nikmat dan kelazatan hidup. Berkata As-Sayyid Ar-Rahmati, sunat kahwin itu diheboh-hebohkan dan berkhitan disembunyikan. Dalam hadis, a'linu an-nikaha wadribu fihi bidhufufi. Tak silap, walau fil masajidi. Artinya, hendaklah kamu hebohkan perkahwinan itu dan pukul rebana bagi mempertahankannya, mempertahankannya, betul tak? Tulisan dia tak terang, meskipun di dalam masjid, atau memeriahkan, mempertahan pula. Tu bukannya ta tu, tak ada titik. Patutnya ya, memeriahkan, meskipun di dalam masjid. Bukan rebana bukan gitar. Rebana lah, pukul gendang, kompang tu, kalau yang instrumen-instrumen yang gendang-gendang tu lah, yang nasyid, yang gendang tu, kerincing-kerincing, yang ketuk-ketuk, yang pukul-pukul, yang ketuk-ketuk tu kan, entah apa nama dia tu, itu dibolehkan walaupun dalam masjid. Dalam masjid, demikianlah sebutan daripada Bujairimi Iqna', Bujairimi Iqna', juzuk 3 muka surat 278. Ambilannya dari kitab Arab. Baik, sunat berkahwin pada orang yang ada keinginan kepadanya. Yang tak ada keinginan tak sunat. Dan ada kemampuan belanja untuknya, dan ada kemampuan. Sekiranya tidak ada kemampuan, ditangguhkan dahulu, lebih baik. Dan tentang nafsu syahwatnya, bolehlah dipecahkan, boleh dilemah atau dikurangkan dengan berpuasa. Puasa
puasa sebulan 3 hari, awal bulan, tengah bulan 15, akhir bulan 29 atau 30. Tak jalan juga puasa Isnin Khamis. Tak jalan juga dah puasa setiap hari dah. Puasa setiap hari. Sampai bila? Sampai awak dapat kahwin lah. Kan? Bila puasa, kurang sikit makan. Bila kurang makan, kurang nafsu, dan belanja apa ni untuk makan tu dah dapat disimpan. Kan? Satu hari sekali je makan. Suhur makanlah kurma juga kan. Makan nasi juga kira 2 kali juga tu. Sebaliknya makruh berkahwin pada orang yang tiada keinginan kepadanya, yang dipaksa-paksa. Kalau nak kahwin, dia tak ada rasa nak kahwin. Dipaksa-paksa. Dari asal kejadian, memang sejak awal, sejak balik lah kiranya, atau dengan sebab ada penyakit, memang makruh. Atau sudah tua, atau mati pucuk. Ni memang terus terang, bahasa kitab memang terus terang. Kan? Anunya dah tak bangun, tak boleh. Jadi macam mana kesian perempuan nanti? Itu memang lumrah. Asal hukum nikah tu memang untuk mengharuskan setubuh. Kalau dah tak boleh pakai, macam mana? Tetapi orang yang ada kemampuan belanja untuknya dan tiada sebab-sebab yang tersebut, jika ia hendak menumpukan tenaganya kerana beribadat, masya-Allah, atau menuntut ilmu, masya-Allah, eloklah jangan berkahwin. Ini dari segi afdal lah. Dan jika tidak sibuk dengan hal-hal yang tersebut, maka berkahwin lebih afdal baginya. Jadi diri masing-masing lah. Tanya diri masing-masing. Sekiranya hendak mencari isteri, eloklah pilih perempuan yang ada padanya 4 sifat. Calon-calonnya, ciri-cirinya. Alif, atau yang pertama, anak dara. Melainkan kerana ada uzur, seperti alatnya lemah, atau kerana hendak menjaga anak buahnya yang berkehendak kepada janda. Kalau boleh anak dara, kalau dah suka janda, ya tak apa. Ya, janda pun janda lah. Kata siapa tu, abang siapa tu. Ba, atau yang kedua, yang ada mempunyai agama. Ya. Anak dara ramai terkejut. Kadang-kadang mula susah. Mula susah. Yang janda senang lagi. Pendapat masing-masing lah. Ada yang kata janda senang, jagalah apa ya. Baik, pulanglah. Baik, ba, yang ada mempunyai agama, sekira-kira ada padanya sifat keadilan dan tidak fasik, tidak membuat dosa-dosa besar. Kira menutup aurat, lagi apa? Jaga sembahyang, hormat ibu bapa, yang basic lah, yang boleh nampak lah. Baik. Ta, atau yang ketiga, cantik parasnya. 3, cantik. Cantik lah. Cantik ni subjektif, umum. Ada orang kata, si A kata cantik, yang B kata biasa je ni, kan? Cantik tu subjektif, masing-masing. Sa, keturunan orang baik-baik, tambah lagi bukan kerabat yang dekat. Kalau boleh jangan kerabat yang dekat lah, yang jauh. Dan daripada keluarga yang boleh mendapat anak. Kalau boleh yang boleh mendapat anak, kalau boleh. Kalau tak boleh, tak apalah, macam mana kan. Apabila macam mana nak tahu saya dapat anak tidak berkahwin? Dia adik-beradik dia apa, maknanya ada adik-beradik lah. Keluarganya tu subur lah. Apabila sudah ada ingat hendak berkahwin dengan seorang perempuan, sunat baginya sebelum meminang melihat perempuan itu, dan perempuan itu pun sunat juga melihat bakal tunangnya. Jangan ingat lelaki je boleh tengok perempuan, perempuan boleh tengok tunang, lelaki juga. Tak, perempuan kata tak nak lah, contoh kan, tak handsome contoh, tak cukup handsome contoh kan, betul lah.
Baik, sunat juga melihat bakal tunangnya lebih dahulu. Yang dilihat itu ialah apa yang nak lihat anggota yang lain daripada auratnya di dalam sembahyang, iaitu muka dan 2 pergelangan tangan. Kalau yang lelaki, sunat tengok sahajalah. Kalau bakal mak mertuanya bolehlah pegang. 2 pergelangan tangan bakal mak mertuanya ataupun kita lelaki, mak kita boleh pegang bakal isteri kita pada orang perempuan. Dan anggota antara yang lain daripada pusat dan lutut pada orang laki-laki. Malulah, awak malu. Kalau yang bakal isteri kata, saya memang request dalam kitab kata boleh lain daripada pusat dan lutut, saya nak tengok. Buka lah. Ini memang untuk kahwin, bukan saja-saja. Itu hak dia. Kan? Nak tengok atas pusat dan bawah lutut. Tak naklah, tak ada bulu kaki contoh kan. Nampak? Tak jadi. Contoh tak adalah sampai macam tu. Perempuan pun baik-baik semua kan. Ya. Atas pusat, bawah lutut boleh dibenarkan. Nak tengok tough ke tak tough ke. Tak tough lah. Tak ada six pack kat mana? Atas pusat bawah. Atas pusat nampak kan. Contoh. Itu hak dia. Jangan ingat kita je boleh tengok, perempuan boleh tengok juga. Dan sekiranya ada hajat harus dilihat berulang kali supaya dapat diketahui kelakuan dan halnya lebih jelas bagi mengelakkan daripada menyesal di belakang hari. Halal dipinang perempuan yang bujang dan bebas daripada iddah, sudah habis iddah. Iddah sama ada kematian suami atau diceraikan, cerai hidup atau cerai matilah. Tunangan nanti ada tulis itu. Kalau tak silap ada tulis ni, tak tahu lah ada tak, tapi memang tak boleh. Dan harus dipinang secara sindiran pada perempuan yang masih dalam iddah yang lain daripada iddah raj'iyah, iaitu iddah yang boleh berbalik. Lain daripada iddah raj'iyah, iddah ni lah, apa nama ni, bain, taklah bain kan, talak yang tak boleh rujuk. Itu sindiran, secara sindiran, seperti iddah mati suami atau iddah wati syubhah, iaitu bersetubuh dengan terkeliru orang lain, disangka isteri. Itu gelap-gelap. Pastikan memang betul isteri kita. Kan? Ada satu cerita kalau duduk balik kampung contoh kan, balik kampung tinggal tumpang rumah mak meramai kan, dengan yang adik-beradik ni bawa isteri masing-masing. Jangan tersalah bilik satu, jangan tersalah orang. Bilik dah betul, orangnya pula salah kan. Aku pun kena hati-hati juga. Baik. Atau bercerai talak bain, ini bercerai yang tiada boleh rujuk semula, seperti fasakh atau terfasakh dengan sebab murtad, na'udzubillah min dzalik, atau tebus talak. Tebus talak, perempuan yang minta cerai, lelaki bagi izin, perempuan terus sambut, tebus talak. Atau cerai talak 3 dan ke atas. 3 dan ke atas, Ustaz, ya. Dia ceraikan, aku ceraikan talak 4 contohnya. Tak ada talak 4, tapi bila sebut 4 dia dah jadi 3. 3 dan ke atas tu marah betul, talak 4 dia kata. Kan? Itu sebab kena hati-hati, tak boleh buat main. Baik, yang dikatakan meminang secara sindiran itu iaitu membawa cakap-cakap yang boleh jadi makna hendak kahwin, atau mengajak kahwin, dan boleh jadi tidak, seperti dikatanya, mana boleh cari orang perempuan cantik macam anda. Anda pula. Maksud bukan anda lah, awak lah. Ini bukan orang kata apa nama dia, bukan yang cia-cia-cia tu. Ni memang sindir nak kahwin. Kalau itu main-main tu.
Terjadi sindiran nak kahwin juga tu. Walaupun main-main, nikah dia tak boleh main. Habis macam mana? Saya perkenan betul melihat anda atau sebagainya. Ayat-ayat tu itu dikatakan meminang secara sindiran. Kalau Indonesia panggil gombal-gombal. Kalau Melayu apa nama dia? Lupa dah. Apa ni? Alah yang apa sepatu selalu buat tu, benda lah nama dia. Pick up line. Pick up line. Itu dalam kitab meminang secara sindiran. Adapun perempuan yang di dalam iddah raja'iyah haram dipinang. Iddah yang boleh dirujuk, sama ada secara terang atau secara sindiran. Dan hukum menjawab atau menerima pinangan itu pun sama macam hukum meminang, yakni harus menerima dengan terang-terang jika ia, yakni perempuan itu, bebas daripada iddah, dan harus boleh dengan sindiran jika ianya di dalam iddah yang bukan iddah raja'iyah, dan haram dengan terang-terang atau dengan sindiran jika ianya di dalam iddah raja'iyah. Haram dipinang perempuan yang sedang di dalam tunang orang lain. Ni tadi jawapan pada soalan doktor. Ni doktor tanya aja, bukannya apa-apa, saja tanya. Saja tanya soalan, tak ada niat apa-apa, persoalan sahaja, ya. Haram dipinang perempuan yang sedang di dalam tunang orang lain yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak, melainkan dengan ada izinnya. Yang perempuan ni yang bagi izin, nak macam mana kan? Orang yang hendak meminang sebelum melakukan pinangan elok minta nasihat daripada orang yang arif, yang tahu lebih dahulu, dan diselidik atau disiasat latar belakang orang yang hendak dipinang. Tanyalah tentang keluarganya, yang penting sikapnya lah. Keluarganya tu nombor 2. Dalam keluarganya tak berapa okey, dianya okey, kan? Tanya siapa? Tanya satu ahli keluarga dia lah, bapaknya, ataupun tanya kawan-kawan rapatnya, ataupun tanya mak bapak kita sendiri, kan? Demikian juga bagi pihak yang hendak menerima pinangan, elok minta nasihat dan mengetahui latar belakang yang hendak meminang itu. Yang perempuan pun kenalah tahu latar belakang yang lelaki itu. Ni ditanya tak jawab, ditanya tak diam aja, susah juga kan? Itu hak dia nak tahu. Yang perempuan kena bagi sama, lelaki pun kena bagi sama. Awak tu kena minum banyak kali, matikan. Bukan pedas sikit, matikan. Aduh. Baik. Maka orang yang diminta nasihat itu hendaklah ia menyebutkan segala kebaikan atau keburukan yang sebenar hal orang yang diminta nasihatnya. Kebaikan atau keburukan yang sebenar, kena jujurlah. Maaf cakaplah, dia ni memang tak jaga sembahyang. Contoh. Contoh kan, ataupun dia ni tu memang untunglah sebenarnya aku ni pakar je dah kahwin, kan. Contoh. Jadi cerita yang sebenar lah. Dah orang minta nasihat kan, kesian nanti. Kalau kita tahu yang sebenar, kita diam, kesian yang nak kahwin tu nanti. Kau kata dia ni, apa nama ni, tutup aurat. Ini apa nama ni, aku suruh baru nak tutup. Kalau tak, buat-buat lupa je. Kan, kalau memang asalnya memang kita kenal dia memang nutup aurat, kemudian bila kahwin dia tak tutup aurat, tu lain lah cerita kan. Kalau kita memang nampak. Tapi kalau lagi bagus kita cerita buruk tu untuk apa nama ni, kejujuran, kemudian kita nasihat lah. Tapi kalau kau boleh bimbing, alhamdulillah lah, kan. Cuma kau kena bersedia lah. Mungkin ambil masa, nak bimbing daripada tak pakai tudung kepada pakai tudung, ambil masa. Daripada tak jaga sembahyang kepada jaga sembahyang pun ambil masa. Tak.
Jadi kena sabarlah. Kalau kau nak juga, macam mana aku memang suka dah suka, sabarlah, kena sabar. Kan? Aku cinta pertama-tama, dah pertama-tama, dah tak ada yang keduanya, jadi inilah, kena sabar. Kadang-kadang sebelum kahwin tu, yang kita tahu kan ada had-hadnya. Orang lain pun kita tahu apa yang dia nampak. Bila dah kahwin tu, kita hidup dengan dia tu 24 jam baru nampak yang orang lain tak nampak. Sikap-sikapnya lah, ceritanya sikapnya lah. Jadi sabar. Indah kabar dari rupa, ya, tapi bila dah macam tu, kita sebagai ketua keluarga kenalah bimbing, takkan nak suruh cerai. Sikit-sikit cerai, sikit-sikit cerai. Kahwin ni bukan macam barang, kan? Tak tak okey, pulangkan balik, minta ganti rugi, kan? Kecuali kalau ada masalah, nanti ada masalahnya lah, masalah dari segi persetubuhan dan semua, kan? Itu tak apa, itu ada syarat-syaratnya tu boleh. Ni kalau tak ada sebab macam sikapnya ke apa ke, kena hadaplah. Baik, pada masa meminang itu sunat dibaca satu khutbah. Ni masa meminang ni, saya sendiri pun tak terlepas pandang yang ni. Memang biasa khutbah nikah je kan, ni meminang. Ucapan ringkas. Khutbah tu apa? Ucapan ringkas, bukan khutbah macam khutbah Jumaat. Ucapan ringkas lain daripada khutbah hendak akad. Dimulai dengan memuji Allah. Bismillah, alhamdulillah, paling kuranglah, dan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, dan berpesan dengan takwa, ittaqullah. Kemudian berkata, umpama kedatangan saya kerana menyunting bunga di taman. Pak cik yang permai. Dia punya ayat khutbah tu. Kedatangan saya kerana menyunting. Ni bukan yang biasanya, yang ni wakil, bukan bakal pengantin. Tapi kalau dah wakilnya pun tak pandai semua, yang bakal pengantin yang pandai terpaksa lah. Macam apa nama, saya kemarin siapa tak ingat, ibu saya sendiri kot, kalau tak silap lah. Yang lain semua adik-adik lelaki, pakcik-pakcik semua tak berani. Jadi ibu saya sendiri, kalau tak silap lah. Arwah bapak saya lagi tak ada sini. Baik, sambung kan. Kedatangan saya kerana menyunting bunga di taman, pakcik yang permai, si fulanah itu, atau jika wakilnya berkata adalah kedatangan kami, ni saya memang bakal pengantin sendiri ni. Kalau wakil adalah kedatangan kami ialah wakil pada si fulan. Contohnya Afif, contoh kan. Takkan selamat pula. Bagi contoh yang jam. Bertujuan meminang anak tuan fulanah, kena sebut namanya. Kan adik-beradiknya ramai, yang mana satu tersalah. Jadi Mariana nanti kan. Dah adiknya dah suka sekali minang kakaknya dah. Nangis adiknya tu kan. Berkawan dengan adiknya, sekali nak kahwin dengan kakaknya. Kena sebut betul siapa orangnya. Tuan, anak tuan fulanah, untuk dijodohkan dengan si fulan atau sebagainya. Itu contoh-contoh ayat lah. Baik, habis tentang meminang. Itu je yang paling penting. Cincin apa semua tak wajib, tapi itu adat lah. Maknanya biasanya kalau adat Melayu belah rotan. Belah rotan apa? Tak ada corak. Saya pun dah kahwin baru tahu. Rupanya belah rotan ni kan apa benda, bentuk rotan ke apa ke, diperbuat daripada rotan ke apa. Rupanya tak ada corak. Tak ada corak. Baik. Jadi itu yang meminang ni apa hukumnya tadi? Asal hukumnya apa tadi? Apabila sudah ada ingat nak berkahwin dengan seorang perempuan, sunat baginya sebelum meminang. Ni apa nama ni? Sunat melihat. Meminang tu sendiri apa hukum ni? Ada tak? Tak tulis. Dia cuma cakap
Sunat baginya sebelum meminang melihat perempuan itu, dan perempuan itu pun sunat juga melihat bakal perempuan. Tak sebut kena cari kitab lain lah. Kat sini cuma harus dipinang kan, harus dipinang. Haram dipinang. Dia tak ada hukum sunat tak tulis sunat. Dan tak disebut wajib. Yang penting wajib tak adalah. Maknanya kalau orang tak bertunang terus nikah boleh. Dia ada hukum harus, kemudian haram kan. Harus dipinang, kemudian haram dipinang. Baik. Rukun-rukun nikah. Rukun nikah 5 perkara. Pertama, bakal suami. Kedua, bakal isteri. Ketiga, wali, iaitu orang yang berkuasa melakukan akad nikah. Keempat, 2 saksi. Dan kelima, sirah, iaitu ijab dan qabul. Serah dan terima. Baik, disyaratkan pada sirah, ijab dan qabul itu bagaimana syaratnya pada jual beli. Seperti tidak ditaklik, tidak digantung, tidak digantung dengan benda yang lain, atau digantung masanya. Tiada berselang masa antara ijab dan qabul. Dan lafaznya hendaklah dengan lafaz nikah atau kahwin dengan sorih, iaitu terang, seperti zawajtuka, artinya aku kahwinkan engkau, atau ankahtuka, bahasa Arabnya lah, artinya aku nikahkan engkau. Kalau Johor ni dua-dua sekali, Arab dengan Melayu. Sekalipun dalam bahasa yang lain daripada bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu saja pun boleh. Bahasa Inggeris tak boleh. Bahasa Inggeris macam mana? Macam mana aku nikah? Kahwin apa bahasa Inggeris? Marry kan? I marry you, I marry you, saya kahwin dengan awak kan? Tak macam mana, pandai-pandailah cari balik kamus. Aku nikahkan kau, macam mana kan? Dah bahasa Melayu aja senang. Jawa boleh Jawa. Bakal suami Jawa, bakal isteri Jawa. Kulo lah. Nikah apa bahasa Jawa? Saya pun tak tahu. Bahasa Jawa lah. Sekalipun dalam bahasa yang lain daripada bahasa Arab, kira-kira difaham oleh kedua-dua yang berakad dan 2 saksi, dan sekalipun kedua-dua yang berakad itu tahu bahasa Arab. Dia tahu bahasa Arab tapi dia bahasa lain selain bahasa Arab boleh. Sah nikah dengan didahulukan qabul atas ijab. Tak? Yang terperanjat kalau pengantin lakinya qabul dulu ijab, sah. Advance, lambat sangat untuk kodinya. Aku kan, contohnya si pengantin dekat, aku terima nikah ni, disebut dulu, qabul dulu, baru ijab. Dia yang tunjuk tangan Tok Kodi, sah. Tok Kodinya pun jawab, aku nikahkan kau kan, contohlah. Boleh, sah, cuma jarang orang buat. Kalau buat tu bila jadi viral juga tu. Kan nanti orang boleh kecam pula, jadi ajaran sesat pula kan. Bukan semua orang belajar. Baik, seperti berkata bakal suami, saya terima nikah fulanah, atau saya terima berkahwin dengan fulanah. Dan berkata wali, aku nikahkan engkau dengan dia, atau aku kahwinkan engkau dengan dia. Dia terbalik, qabul dulu baru ijab, sah. Kitab ni kitab Melayu, tapi ambilannya satu kitab Melayu Matla'ul Badrain, dan 2 kitab Arab, Ujarimi, Iqna, dan satu lagi lupa pula. Kita tengok yang biasa ni. Yang dia sini ni tak sebutkan. Tu Sabri Yunus nanti tengok ada tak. Kalau tak ada, cari kitab lain lah. Baik, yang contoh pendek kat sini, saya terima nikah fulanah, tak ada dengan mas kahwinnya apa semua, tak ada. Atau saya terima berkahwin dengan fulanah, yang penting ada nikah dan berkahwin ni.
dan berkata, wali aku nikahkan engkau dengan dia. Yang tapi nama kena sebutlah. Aku nikahkan engkau dengan dia. Yang ni tadi dengan dia si suaminya sebut, bakal suaminya sebut. Jadi si wali kata dengan dia. Kalau ijab dulu, ijablah kena sebut fulanahnya, baru si bakal suami ni kata dengan dia. Macam tu. Tapi mesti ada saya terima nikah nama. Kemudian yang wali aku nikahkan engkau dengan nama ni siapa. Dengan mas kahwin ni apa semua tu sunatlah. Makna yang diterima sah tu itu. Tunai ke hutang ke tu sunat ditambahkan. Baik, sah nikah jika bakal suami berkata, kahwinkanlah saya dengan fulana. Terus wali jawab, aku kahwinkan engkau dengan dia. Kena sebut nama lah. Salah seorang mesti sebut nama. Siapa yang sebut dulu, sama ada ijab dulu ke qabul dulu, dia kena sebut nama dululah. Jadi itu sebab jangan letak nama anak fulanah. Siapa nama? Nur fulanah. Jangan. Kan nanti buat contoh bapaknya ngajar kan. Sekali anak muridnya terima pula kan. Aku terima nikahnya fulanah. Dah sah jadinya. Cerita kan, seorang guru dia ngajar bab nikah. Jadi rasa dah cerita sini kan. Anak muridnya pun memang suka dengan anak cikgunya tu. Jadi gurunya ni pun buat contoh ayat betul-betul ayatnya. Nama pula nama anak dia. Jadi si anak murid ni pun terima. Dia terima sah. Dia dah sah, bukan contoh lagi dah, betul-betul lah jadi. Tak boleh nak tarik balik. Masa dah nikah. Baik, jadi jangan buat main lah bab nikah. Demikian juga sah dengan wali berkata, engkau hendak berkahwin dengan dia. Tanya pula. Ayatnya kan, biasa ayat pernyataan, ni ayat pertanyaan. Ini contoh-contoh dalam kitab. Kalau boleh jangan buat lah. Buat ni kan habis ni kan, kecoh ni. Engkau hendak berkahwin dengan dia. Terus bakal suami jawab, berkahwinlah saya dengan dia. Pada kedua-dua masalah yang akhir ini sah, kerana ada permintaan yang tepat menunjukkan keredaan. Yang ni, yang terakhir ni tak sebut nama ni. Dengan dia je ni. Ni mungkin kena tunjuk lah dengan siapa kan. Kalau tak macam mana? Yang bagusnya sebut nama dia tu siapa. Baik. Tiada sah nikah dengan lafaz kinayah. Tidak tepat, tak ada sebut nikah tu atau imbasan. Seperti katanya, aku halalkan kepada engkau anak aku. Halalkan bukan nikah. Atau dikahwinkan Allah anakku dengan engkau. Bukan aku nikahkan kau. Dikahwinkan Allah anakku dengan engkau. Itu dikira kinayah, tidak tepat atau imbasan, tak sah. Dan tiada sah qabul dengan berkata, saya terima sahaja, begitu. Ni jawapannya. Dan tidak sah qabul dengan berkata, saya terima sahaja, begitu, dengan tiada sebut kahwin atau nikah. Ini mazhab Syafi'i lah. Mazhab lain carilah kitab. Cari kitab Al-Fiqh ala Madhabil Arba'ah. Saya tak bawa pula, nantilah minggu depan saya bawa. Tengok dalam bab nikah ada tak mazhab lain yang saya terima. Saya terima tu sah nikahnya, ada tak? Nanti kita tengok kitab lain. Pasal ada yang kata ni mazhab lain. Awak kena belajar lagi. Ustaz, ya saya. Wah, panjat. Nikah macam mana Ustaz? Ya? Orang bisu. Pakai bahasa isyarat lah. Pakai bahasa isyarat. Syarat tak ada. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat orang bisu kena belajar lah. Yang juru nikah ni kena belajar juga. Kalau juru nikahnya tak pandai, kena cari kena belajar dulu. Juru nikah ni bukan untuk orang yang sihat ya. Tulis tak pastilah boleh kitab.
Nanti tengok apa nama ni kitab yang lebih besar Sebab kalau talak jatuh tulis tu kan. Kalau talak contoh WhatsApp ke apa kan, orang sekarang dah tak tulis kat kertas ataupun kat surat, pakai WhatsApp kan. Dia tulis kat WhatsApp, sampai dia dah baca WhatsApp tu talak tu jatuhlah. Selagi dia belum baca taklah. Kalau di delete tapi dia nak tahu syarat-syarat bisu kan. Iyalah. Yang kalau kali tu nak tahu syarat-syarat dia. Kalau tak tahu syarat dia macam mana nak nikah. Iyalah. Dia kena tahulah. Yang kodi pun kena tahu yalah. Jadi kodi gitu bukan senang-senang kan. Kau orang yang normal je nak kahwin, orang bisu nak kahwin juga. Kena belajar bahasa. Nanti kalau kan macam tu, orang yang tak bisu boleh buat bisu juga. Ada. Pasal senang. Kalau yang tak bisu ni, dia soal begini. Kalau yang bisu ni, tak ada soal. Aku tak bisu, aku buat bisu. Nikah, sah kan? Oh, yang tak bisu tapi menipu dia tipu dia bisu. Pasal dia nak elak tu. Nak ngelak daripada apa? Nak elak soal B. Oh, kena soal dengan Tok Gadi. Oh. Kan soal B. Rukun sembahyang semua Dia tak bisu. Nak bicara sekarang tu. Boleh juga kan. Jadi kita nanti cari masalah. Bolehkah orang yang normal tapi apa nama ni buat bisu untuk mengelakkan kena tanya dengan Tok Gadi. Nak cakap tak tahu malu kan. Nak kahwin tak tahu. Biasanya Tok Gadi yang soalan yang popular, soalannya doa kunut biasanya lah. Tak tahulah soalan lain kan. Kalau bakal bapak mertua tu tanyanya memang tak lain lah, kerja apa kan. Jadi apa nama ni nanti kita cari masalah tu. Boleh tak ada tak hukum ni macam mana satu orang dia tak bisu tapi dia buat bisu, boleh ke tak boleh, sah ke tak sah nikah. Baik, masuk azan, isyak azan dulu sambung lagi. Rasulullah
حي على Semua sikit dulu Tiada sah nikah dengan lafaz kinayah, yang ini tidak tepat atau imbasan. Seperti katanya, aku halalkan kepada engkau anak aku, tak sah. Atau dikahwinkan Allah anakku dengan engkau, tak sah. Dan tiada sah qabul dengan berkata, terima tu tak sah, saya terima sahaja. Saya terima sahaja. Begitu dengan tiada sebut kahwin atau nikah, tak sah dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain nanti kita tengok minggu depan. Disyaratkan pada suami hendaklah ia dalam keadaan halal dengan ikhtiarnya, pilihannya, ini dengan kehendaknya sendiri. Tentu orangnya, siapa dia, Afif ke, bukan ke, kena namanya, kena orangnya kena tentu. Dan ia tahu bahawa perempuan bakal isterinya itu halal berkahwin dengannya. Kena pastikan memang halal, bukan saudara susuan. Itu sebab saudara susuan ni, maknanya ibu susu tu kena tahu, kena catat, rekod. Kalau tak silap, pihak hospital ada sediakan ibu susuan dan dia rekod kalau tak silap. Kalau tak silap lah, kalau silap tengok balik lah. Ya saya. Tak, dia kena ibu susuan ni jadi ibu susuan. Itu sebab ada orang tanya, ada satu soalan, tak tahu siapa yang nanya soalan betul ke cerita, guru saya yang cerita. Jadi ada satu jemaah, umurnya dah dewasa lah. Jadi dia pun tanya, dia tak boleh tanya depan-depan, dia tanya lepas dah habis kuliah, Ustaz, saya ni terminum susu isteri saya, jadi ibu susuan tak ibu isteri saya tu? Gitu. Dah tak tahu kan, dia nanya. Dia takut. Cuma mana Ustaz? Jadi nak tak nak pasal jawab lah. Pasal apa? Ni kena tahan dulu lah ketawa kan. Tahan dulu ketawa. Orang tu dah pergi pun ketawa. Kalau boleh tahan, yang tahu lah kan. Orang tak tahu. Takut. Kod jadi ibu susuan macam mana ni? Isteri jadi ibu susuan dah macam mana pula? Kena nikah balik ke tidak ke? Tak tahu. Jadi syarat ibu susuan ni, seseorang ibu tu jadi ibu susuan, dan anak tu ataupun seseorang baby tu jadi anak susuan. Yang pertama syaratnya bawah 2 tahun. Awak dah 20 tahun, jadi tak lepas tak jadi ibu susuan. Tapi jangan habiskan anak tu, kesian. Itu untuk anak. Nak sikit aja dah. Baik.
Jadi yang pertama sekali umur yang nak jadi anak susuan tu 2 tahun dan ke bawah. Maknanya sampai last umur 2 tahun tepat. Ni tahun hijriyah lah. Tahun hijriyah. 360 hari. Kalau tahun Masihi 365 hari, tahun Hijrah 360 hari. Ikutlah apa, ada hari yang 29, ada yang 30 bulannya kan. Kira. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mesti tak ada makan atau minum yang lain selain susu ibu susuan tu. Dia tak ada campur lain. Hatta dengan air masak sekalipun, dia mesti air susu tu dan kenyang dengan susu ibu susuan tu. Dia tak ada ni campur bubur sikit, campur apa sikit, tak. Kenyang dengan susu ibu susuan tu. Kalau yang saya ingat lah, kalau tak silap tu je. Umurnya 2 tahun ke bawah dan kenyang dengan susu ibu susuan tu. Jadi dia dah jadi anak susuan, dah haram nikah. Tak masuk. Dia mesti minum susu tu dengan kenyang, sampai kenyang. Kalau sekali tak kenyang. Maksudnya kalau kenyang sekali jadi, kalau kenyang dari sekali. Maknanya sekali tu sampai kenyang kan? Sekali kemudian minum sampai kenyang. Contohnya katakanlah yalah. Ada anak pergi ke kakak ipar dengan susu ke kakak ipar. Jadi anak. Tapi kalau kakak ipar, sekejap saya buat masalah. Kakak ipar jadi anak saudara kan? Ada bayi lagi tapi lapor. Anak si kita ni dengan anak kakak ipar tu jadi sepupu kan? Sepupu asalnya boleh kahwin tapi adakah jadi susuan ke tidak? Kenyang. Kenyang dah jadi tu. Kalau umurnya bawah 2 tahun dan kenyang tu. Dia tak mesti habis sampai 2 tahun kan? Nanti saya semak balik. Sebab dia syaratnya mesti kenyang. Kenyang tu adakah sepanjang 2 tahun ataupun sekali pun dah tidak, sekali dan kenyang tu dah tidak. Nanti semak balik. Kadang benda ni tak terfikir kan. Baik. Jadi yang masalah yang dewasa tadi tu tak jadilah. Yang masalah Dr. Selamat tanya ni, saya semak balik nanti kadang lupa benda tu kan. Baik, sambung. Disyaratkan pada suami hendaklah ia dalam keadaan halal dengan ikhtiarnya, dengan kehendaknya sendiri, tentu orangnya, dan ia tahu bahawa perempuan bakal isterinya itu halal berkahwin dengannya. Yang demikian tiada sah nikah laki-laki yang di dalam ihram. Tak sah. Dah habis ihram baru sah. Sekalipun oleh wakilnya yang nikahkan, tak boleh. Dia kena habis ihram, pengantin lakinya tu. Tiada sah nikah dengan dipaksa orang. Kau kahwin dengan dia, kau tak tembak gitu kan. Tak boleh. Tidak sah dengan keadaan laki-laki itu tidak tentu orangnya. Siapa ni? Adalah, tak boleh. Dan tiada sah nikah laki-laki yang tak tahukan perempuan itu halal kepadanya. Ni halal ni, entahlah, tak boleh. Disyaratkan pada isteri hendaklah ia halal kepada laki-laki itu, yakni bukan mahramnya. Tentu orangnya, siapa dia, fulanah, namanya itu siapa, bukan adiknya, adiknya bukan kakaknya, ataupun kakaknya bukan adiknya kan. Tentu orangnya. Bujang bukan isteri orang dan bukan dalam iddah, dan keadaannya muslimah, Islam, atau kitabiyah, yang ini Nasraniyah dan Yahudiyah. Boleh Ustaz? Nanti dulu. Yang ini yang ikut kitab asal. Nasrani itu Kristian, tapi yang ambil, yang pegang pada kitab Injil yang asal. Kalau Bible sekarang ni dah ditahrif, dah diubah. Itu dah bukan kitabiyah, dia dah ubah kitabnya. Atau Yahudiyah, yang boleh kahwin dengan Israel Ustaz. Perempuan Israel cantik Ustaz, mancung, putih, tu kan. Contoh. Tak boleh jugalah Ustaz, ni semua tak boleh. Sebab dia pun kitab Taurat yang dah diubah.
Dia bukan kitab Taurat yang asal. Kalau betul kitab Taurat asal boleh. Kena selidik lah macam mana kan. Dalam kitab Injilnya tu, kalau dia kata ni memang kitab Injil asal, baik tengok ada tak yang menyalahi dari segi tauhid lah terutamanya. Yang dari segi syariat mungkin ada perubahan, dari segi tauhid tak berubah. Kalau dia kata Tuhan tu ada 3, tak boleh. Tak boleh. Kalau yang kitab Taurat pula dia kata Uzair tu anak Allah, tak boleh. Tak boleh. Dari segi tauhid tak berubah. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, syariatnya sama dari segi tauhid. Dari segi hukum syariat, dari segi fikih, ibadat tu ada lain sikit. Ada berbeza, ada yang sama. Tu semak dari segi tauhidnya lah. Baik. Alah, orang Islam kan banyak. Ya tak? Dah puas cari orang Islam ke? Tak jumpa. Sampai nak Nasrani, Yahudi. Dan mungkin ada jadi salah faham bila dekat Indonesia kan, bila boleh kahwin Kristian dengan Yahudi semua ni, mungkin salah faham kat situ. Ataupun tak tahulah apa masalahnya kan. Okey. Yang demikian tiada sah nikah perempuan mahramnya. Mahram ke muhrim. Muhrim tu yang pakai ihram. Yang halal kahwin bukan mahram, yang haram kahwin mahram. Nikah dengan salah seorang daripada 2 perempuan. Yang mana satu ni? Salah satulah. Tak boleh. Kena tentukan yang mana. Dan nikah dengan perempuan isteri orang tak boleh. Atau yang masih dalam iddah, daripada orang lain, atau yang di dalam ihram. Kahwin pun tak boleh serentak lah. Kalau nak serentak boleh, jangan adik-beradik. Kena cari orang lain. Maksudnya serentak lah, bukan berani. Dia tak boleh sikit jalan, dia kena seorang-seorang. Majlis yang sama lah. Majlis yang sama. Dahsyat tu. Kadang-kadang terfikir jauh-jauh fikir je. Tapi yalah, tanya hukum kan. Andai kata berlaku kan, dah suka. Baik. Ya saya. Si lelaki tu diberasikan identiti dia sebenarnya dah kahwin, tapi dia kata bukan. Yang tu. Kalau macam tu kita baca balik syarat pengantin lelaki. Disyaratkan pada suami hendaklah ia dalam keadaan halal 1, dengan ikhtiarnya kehendaknya sendiri 2, tentu orangnya 3, ia tahu bahawa perempuan maka isterinya itu halal berkahwin dengannya 4 je. Ada tak sebut dia mesti belum kahwin? Tak ada. Ustaz cuba cari kitab lain yang perempuan. Mungkin dalam kitab lain ada Ustaz. Dalam kitab ni tak ada. Tak ada syarat lelaki mesti bujang, tak ada. Tapi kalau dia dah kahwin 4 tak boleh. Baik. Jadi itu dalam hukum agama tak ada, tapi dalam undang-undang negeri Johor sendiri ada. Bukan syarat mesti bujang, tak. Mesti dengan kebenaran isteri pertama atau isteri kedua atau isteri ketiga. Itu syarat dia, supaya syarat tu bukan dalam kitab. Maksudnya untuk tak berlaku pergaduhan, masalah rumah tangga macam tu lah. Kan bila bergaduh perang besar dah cerai pula dengan isteri pertama, jadi tak nak timbul masalah begitu. Kalau dari segi hukum sah. Dari segi sah tu memang sah. Tu sebab orang kahwin kat luar daripada Malaysia. Kalau nak kahwin 2, biasanya macam tu. Jadi isteri-isteri kalau suaminya nak pergi Thailand, di mana tu, pastikan betul-betul tujuannya apa. Minta maaf. Baik. Pasal apa dekat selatan Thailand ada orang Islam, kan? Asalnya Patani tu asalnya daripada tanah Melayu dulu. Diserahkan oleh Raja Perlis ke Kedah tu kan, nak tengok balik sejarah, kepada kerajaan Siam. Dah jadi tanah negara Siam, Thailand. Baik. Mudah-mudahan terjawab soalannya. Bab nikah memang banyak soalannya ni. Baik. Kalau perempuan tak boleh, perempuan bukan isteri orang.
Yang demikian tiada sah nikah perempuan mahramnya, nikah dengan salah seorang daripada dua perempuan, dan nikah dengan perempuan isteri orang atau yang masih dalam iddah daripada orang lain, atau yang di dalam ihram, dan kafirah yang lain daripada kitabiyah, agama Buddha, agama Hindu atau lain-lain agama, haram, tak boleh, tak sah. Disyaratkan pada wali, kecuali apa, ajak masuk Islam lah dulu, ajak masuk Islam dulu baru boleh. Disyaratkan pada wali hendaklah ia laki-laki dengan ikhtiarnya, tiada sifat yang menghalang. Yang demikian tidak sah nikah dengan wali orang perempuan. Maknanya bukan wali isteri, maksudnya orang perempuan jadi wali tak boleh, tu maksud dia. Atau khunsa jadi wali tak boleh. Khunsa boleh nikah, dia tak boleh jadi wali. Dia boleh kahwin, sian dia nak kahwin juga. Awak je nak kahwin. Khunsa tak boleh kahwin. Tapi adalah cara dia tu kan. Maksudnya dia khunsa ni ada dua lah kelamin. Tapi kalau dia nak kahwin, mana yang lebih berfungsi, ataupun salah satu sahaja yang berfungsi, ataupun dua-dua berfungsi, tapi mana yang lebih kuat fungsinya. Kalau contoh lelaki punya tu lebih, alat lelaki lebih kuat berfungsinya, dia kira nikah macam lelaki lah. Dia kena kahwin khunsa yang, ataupun dia boleh kahwin dengan perempuan. Kalau dia khunsa tapi alat kemaluannya perempuan tu lebih kuat, kuat tu mungkin fungsinya dia banyak yang kecil daripada yang perempuan punya ke, macam mana ke kan. Jadi dia dah kira perempuan, dia kena nikah dengan lelaki. Ini yang khunsa betul, bukan pondan. Maksudnya lelaki menukar ataupun nak jadi perempuan, ataupun bapa perempuan jadi lelaki. Macam mana, terbalik betul tak? Itu salah satu terbalik tu kan. Pondan lelaki jadi perempuan Kalau bapa sama dia, tomboy, perempuan nak jadi lelaki kan. Dia tak sama. Pondan lelaki nak jadi perempuan. Bapa jalan lain, pondan jalan lain. Itu cara nak mengenal. Kalau bapa jalan dia tak jadi. Kalau pondan jalan dia jadi. Dia kena mengertikan lah. Kena mengertikan pula dia jalan. Baik. Jadi kalau pondan dia tetap lelaki, kalau bapa dia tetap perempuan. Bapa dengan pondan sama betul lah orang cakap. Yang tomboy, yang perempuan nak jadi lelaki je. Kalau tomboy dia tetap perempuan. Yang khunsa ni memang ada dua lah kelamin. Keadaannya yang kena paksa, tak boleh. Tidak sah kalau kena paksa. Kau kena jadi wali, kalau tak tembak pun tak boleh. Keadaannya dalam ihram tak boleh. Kanak-kanak tak boleh jadi wali. Gila tak boleh jadi wali. Yang fasik, yang berbuat dosa besar, tak sembahyang, tak tutup aurat. Lelaki pun ada aurat juga kan. Kesuar pendek tak boleh. Nampak lutut, suar pendek yang tutup lutut boleh lebih kan. Kecuali raja walaupun dia fasik, dia boleh nikahkan. Kenapa? Pasal dia raja. Yang dungu ni bodoh lah, yang cedera otaknya, masalah mental, dan yang berlainan agama, tak sah. Tetapi orang buta sah menjadi wali. Kalau dia Islam tapi dia buta, sah jadi wali. Kalau contoh macam sepupu saya, bapa dia buta, boleh nikahkan. Cuma biasanya dia akan suruh wakilkan lah. Disyaratkan pada dua saksi 6 perkara. Ini masuk pada saksi pula. Pertama, Islam. Kedua, balik cukup umur. Ketiga, berakal. Keempat, merdehika, bukan hamba. Kelima, laki-laki bukan perempuan. Dan keenam, adil. Adil ni nanti kita tengok perbahasan dalam kitab Matla'ul Badrain. Dia lagi panjang perbahasan dia. Adil tu macam mana. Maka tidak sah nikah dengan dua saksi yang bukan Islam, atau kanak-kanak, atau keadaannya gila, atau hamba, atau perempuan, atau khunsa. Khunsa wali tak boleh, saksi pun tak boleh. Atau orang fasik, orang yang buat dosa.
Habis macam mana Ustaz? Bapak dia ni memang tak sembahyang. Jadi jantan agama kata, awak hari nikahkan anak tu awak sembahyang. Untuk maaf, subuh tadi saya terlepas. Qada subuh sekarang. Kalau nikahnya antara subuh dengan zuhur, kan dah nikah zuhur tak sembahyang, tu tak apa, dah lepas. Kalau nikahnya antara zuhur dengan asar, zuhur dah sembahyang belum? Belum, sembahyang dulu. Biasanya kalau jantan agama akan tanyalah benda tu kan. Tambah lagi keadaannya celik, tidak buta. Kalau buta tak boleh jadi saksi. Tidak pekak. Itu yang tadi apa nama ni, saksi kan? Ni saksi ni. Wali pun sama kan? Tidak fasik kan? Betul, tidak fasik. Baik, saksi pun tidak fasik. Saksi pun kena tak fasik lah, jaga sembahyang, tutup aurat yang lelaki, walaupun lelaki. Tidak pekak. Kalau wali tadi buta boleh, tapi saksi tak boleh, dia kena celik. Dia tak boleh pekak. Dan tidak salah seorangnya tertentu menjadi wali, bukan tertentu menjadi wali. Contoh, maka jika bapa pengantin perempuan ni, bakal pengantin perempuan, berwakil kepada orang lain pada menikahkan anaknya. Dia anak nikahkan anaknya, dia wakilkan qadi nikahkan, dan dia hadir sebagai saksi bersama seorang lain. Dia hadir menjadi saksi, satu sebagai saksi kepada salah kan dua saksi, dia jadi salah seorang daripada saksi itu, dan secara tiada sah nikah itu, tak boleh. Dalam kitab lain disebut apa nama ni, tu nantilah dia tengok kitab lain dalam apa nama ni, hadir saja dalam kitab lain kata pun tak sah. Nanti kita semak balik apa ni kitab yang sebut itu kan. Dalam kitab ni sebut, dan dia hadir sebagai saksi, dia menjadi saksilah. Kerana ia orang yang tertentu menjadi wali, tiada diluluskan menjadi saksi. Dia tu boleh jadi wali, tapi dia tak nak, diwakilkan orang. Lepas tu dia jadi saksi pula, tak boleh. Kalau dia hadir saja tak jadi saksi, tu nanti kita tengok kitab lain pembahasan baik, cukuplah kadar ni. Dia mungkin banyak soalan ni. Bab nikah ya. Ya, betul. Dia suruh mengucap dulu kalimah syahadah. Jaranglah disuruh sembahyang, tapi dia suruh istighfar. Cuma kalau meninggalkan sembahyang, tak apa nama ni qada, kita tak lepas lagi taubatnya tu. Nikahnya sah ke tidak? Fasik tu dosa besar. Maknanya kalau dia meninggalkan sembahyang, contohlah meninggalkan sembahyang, mengucap kalimah syahadah, istighfar, istighfar tu minta ampun lah, tapi untuk sembahyang dia kena qada. Jadi apa nama ni, paling kurang yang sebelum nak nikahkan tu lah. Kalau subuh, qada lah subuh. Cuma tak tahulah sampai ke tahap tu ke tidak. Kalau mungkin dia sangka baik saja. Jadi kalau kita sendirilah masing-masing, kalau kita sendiri, kalau orangnya bukan kita lah, seseorang itu dia sendiri tahu dia tu tak sembahyang, dia kena qada. Kurang-kurangnya satu waktu fardu sebelum nak nikahkan anak dia, ataupun satu waktu fardu sebelum jadi saksi itu. Sebab sembahyang tak sah taubatnya, melainkan kena qada. Dalam kitab Sabil Muhtadin wajib qada sembahyang yang pernah ditinggalkan tanpa uzur. Baik, mudah-mudahan terjawab lah. Baik, cukuplah kadar ni, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.
Alhamdulillah.